Setiap Isnin hingga Jumaat, saksikan Hawa eksklusif hanya di Suka TV. Suka sangat. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua yang sedang menonton kami dalam program Hawa dan anda bersama saya Derina Dan saya Syasha Jamal. Kita sedang bersiaran secara langsung dari studio C Suka TV dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan seperti biasa, hari ini kami berdua akan menemani anda semua daripada pukul 11.30 pagi hingga 12.30 tengah hari di saluran 116 My TV, atau anda boleh live stream di YouTube kami Suka TV, dan juga anda boleh melayari laman web sukatv.com dan sukashop.com untuk membeli belah bersama kami. Dan saya nak share sikit kepada anda semua tentang satu petikan daripada Kristen Butler. Dia bercakap, jadilah cerminan tentang apa yang anda ingin terima, dan jika anda mahukan cinta, berikan cinta. Jika anda mahukan kebenaran, jujurlah, apa yang anda berikan akan sentiasa kembali. Jadi pada quote ini, apakah agak-agaknya topik kita pada hari ini? Yes. Mungkin Syasha ada sikit. Topik kita pada hari ini adalah tentang muhasabah dan refleksi diri. Ya, betul. So, seperti quote yang diberikan tadi, maksudnya apa-apa yang kita berikan, kita akan dapat kembali juga. Jadi saya nak bagi sikit pendapat tentang muhasabah dan refleksi ni kan. Muhasabah ni adalah satu perkara untuk kita memperbaiki diri kita untuk yang kepada yang lebih baik. Ada dua perkara, Syasha. Antara salah satunya apa yang kita boleh amalkan sebelum tidur tu, kita kena memaafkan kesalahan orang lain, ataupun kita ada buat salah ke, kita kena mohon maaf kepada orang lain. Dan salah satu lagi cara adalah kita nak minta pendapat daripada rakan-rakan kita, apa sebenarnya kesalahan yang kita dah buat, ataupun untuk kita nak perbaiki diri kita sendiri. Maksud muhasabah sendiri bermaksud perhitungan. Maksudnya kita berhitung dengan diri kita sendiri. Kan Syasha? Wow. Interesting. Yes, dan muhasabah diri adalah serupa dengan refleksi. Kerana kita perlu melihat kembali apa yang telah kita lakukan seharian dan menilai semula apakah perbuatan kita itu merupakan satu kebaikan ataupun satu kesalahan yang membawa dosa. Betul. Dan juga sama ada kita sedar atau tidak, melihat kembali ke dalam diri seolah-olah melihat diri sendiri menembusi cermin. Kita tidak melihat rupa luaran kita sahaja, tetapi juga melihat ke dalam hati kita sendiri. Dan walau bagaimanapun Syasha, muhasabah diri ataupun refleksikan diri kita kena lakukan sepanjang masa dalam kita keadaan yang sedar. Maknanya kita perlu menilai apa yang kita akan lakukan sejak kita bermula, daripada bangun tidur lagi, kita terjaga, kita akan fikir apa yang kita nak buat, dan kita terus bangun ataupun kita baring semula ataupun sambung tidur. Kalau ikutkan hawa nafsu, kita akan sambung balik tidur kan Syasha? Itu mungkinlah lagi seronok kita tidur balik kan. Tapi kalau kita berjaya berfikir ataupun kita berjaya menewaskan nafsu kita, kita boleh berfikir akibat kita boleh sambung tidur, kita boleh bangun lewat solat subuh, dan mungkin kita akan terlepas dan kita akan dapat satu dosa yang besar, Syasha. Betul. Dan kita akan membincangkan lebih mendalam tentang topik ini, tapi sebelum itu kita akan keluarkan nombor bertuah suka menang bagi penonton di rumah. Apakah Jadi nombornya? nombor untuk hari ini adalah, jom kita lihat. Apakah nombornya? K6. K6. Ini adalah nombor pada hari ini. Dan jadi seperti anda semua tahu, anda hanya perlu kumpulkan kod nombor berbeza setiap hari dari hari Isnin hingga hari Jumaat dan hantarkan secara harian ataupun mingguan kepada nombor 0392262253 selewat-lewatnya pada hari Sabtu pukul 12 tengah hari. Dan nombor bertuah juga akan keluar di setiap live show setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. Dan apa tunggu lagi, kumpulkan sekarang nombor-nombor yang bertuah tu. Dan jadi kalau anda semua jangan lupa untuk membeli dengan kami untuk berpeluang memenangi hadiah yang sangat menarik, Syasha. Dan seperti biasa, anda juga boleh saksikan program-program kami di iQIYI seperti drama Polkadot, Tome, Berita Latah, Tanya Je, dan banyak lagi program yang akan datang. Dan anda boleh download aplikasi iQIYI secara percuma dan boleh menonton secara eksklusif semua program kami. Dan Berita Latah merupakan trending nombor 1 di iQIYI. Dan tahniah kepada tim Berita Latah atas kerja keras anda. Penat lelah dibayar dengan sesuatu yang baik. Kita ucapkan tahniah sekali lagi. Tahniah. Dan kita juga tumpang bergembira. We are very proud of the team
berita latar. Berita latar. Alright, jadi kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dengan topik muhasabah dan refleksi diri bersama tetamu jemputan kita. Jika anda ingin tahu, pastikan terus setia bersama kami dan anda juga boleh kongsikan pendapat anda tentang topik ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Baiklah, kita kembali lagi dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan bersama kita di tetamu kita di studio hari ini, kita membincangkan tentang topik muhasabah dan refleksi diri dengan panel jemputan kita setiap hari Khamis, Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj merupakan pengasas dan pengarah Akademi Dr. Ha. Kita jumpa lagi Doktor. Dan Amar Mukhlis, Kori dan juga TV host. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Selamat datang ke Suka TV. Suka datang. Suka TV, suka sangat. Suka sangat datang. Okay, kita nak tanya kepada Dr. Ha dahululah mengenai topik kita iaitu muhasabah dan juga refleksi diri. Apa perbezaan di antara kedua-dua ni, Dr. Ha? Baik, kalau sebagai perbezaan dia, muhasabah tu lebih datangnya perkataan hisab kan, perkataan berkira-kira. Dia kuantitatif tau. Maknanya kalau kita muhasabah tu kita akan pastikan katalah sehari tu patutnya 5 kali solat tiba-tiba kita solat sekali je. So maknanya kuranglah. Tapi kalau sehari tu 5 waktu fardu tapi kita tambah dengan sunat-sunat. Jadi yang tu dah berlebih lah. So dia quantify, dia akan ada kiraan timbang tara campur tolak begitu. Refleksi pula dia lebih kualitatif. Maksud dia kalau kita reflect, dia kena ada satu permukaan. So kalau selalu kita tengok cermin, refleksi diri ni selalu kata cerminan diri juga, ataupun permukaan air yang tenang. Tapi kalau kata Amar baling batu dalam tu, dia berkocak dah tak nampak dah. So refleksi lebih macam kualitatif. It's a global punya rating, tahu tak? Tengok sekali tu, tapi tujuan dia sama. Muhasabah dan refleksi diri, tujuan dia adalah untuk memberitahu kita maklumat sama ada kita mencapai atau tidak standard ataupun objektif yang nak kita capai. Dia jadi satu kaedah. Dan pada pandangan Dr. Han lah Syasha dan Darina, dia kena ada dua-dua. Kena ada muhasabah diri dan juga refleksi. Muhasabah ni yang Saidina Umar radhiyallahu anhu kata, hisap dulu diri kamu sebelum kamu kena hisap dekat akhirat. Maksudnya muhasabah dululah, kira dulu Dan sangat rugi kalau kita sebenarnya tak buat ni kaedah untuk mengetahui kekuatan kelemahan kita, tiba-tiba orang yang buat tu. Orang lain yang buat contohnya, ataupun nanti bila pada hari penghisapan hari yang paling akhir kita berada di depan Allah tu, baru kita tahu kita rupanya kan banyak kurang tu. Dan masa tu dah terlambat. Okay. Jadi kita nak tahu juga kenapa kita perlu bermuhasabah sebelum dan selepas melakukan sesuatu perkara itu. Okey. Kepentingannya. Dia okey, Dr. selalu cakap ni dengan satu lagi tajuk iaitu memberi maklum malas. Dan juga menerima maklum malas, feedback lah kita selalu katakan lepas kita sebelum kita buat sesuatu, ingat tak dulu exam kan? Ni dia kertas soalan nak kena jawab ni. Lepas tu Amar, Syasha, Darina pun jawablah ni, kita macam dalam kelas kan. Tu Dr. Har sebagai cikgu, Dr. Har akan tengok dengan Dr. Har punya jawapan skema kita kan. Tu tengok okey, Darina dapat semua markah penuh. Katalah si Amar pula daripada 10 dia dapat 2 je markah contohnya. Teruklah tu, corotlah. And then Syasha pula mungkin dia dapat 6 contoh kan. So itu akan menjadi satu satu kaedah untuk tahu sama ada tugasan yang diberikan itu dapat dicapai atau tidak. Dan yang paling penting dalam konteks ini adalah feed forward. Pernah dengar tak feed forward? Dia feedback selalu dengar kan? Feed forward adalah what's next. Dia tak guna tau kalau kita bagi maklum malas, berdepang-depang tapi tak ada what's next. Jadi muhasabah dan refleksi adalah elemen sangat penting di dalam maklum malas ni sebenarnya. Mungkin Amar ada nak tambah sikit sebagai orang muda pendapat tentang kepentingan muhasabah ini. Bagi saya muhasabah ni sangat penting macam doktor cakap tadi, as a preparation kita untuk kita di alam yang satu lagi. Dan sebelum kita pergi ke satu tahap yang orang kata hari ni kita duduk di orang kata dunia yang nyata,
kita dapat hidup, kita dapat makan, kita dapat bergembira semuanya. Satu hari kita akan pergi ke satu alam yang boleh dikatakan alam itulah yang akan mengirakan kita punya kita punya macam doktor kata tadi, preparation kita, apa yang kita buat dekat dunia ni. Itulah kita. Sebab tu kita kadang-kadang kita fikir apa jaminan Allah bagi kepada kita ni kat dalam dunia ni kan. Jadi saya tengok dalam ni dia ada 3 jaminan, antaranya rezeki, jodoh, kematian. Kan? Ramai orang hari ni dia akan mencari jodoh tu paling penting. Kan? Kalau kita tengok sekarang ni TikTok, IG semua. Kalau single tu ramai sangat kan, termasuk saya. Tapi maksudnya nak cakap macam dia promote pula. maksudnya kita nak cakap ramai hari ni dia mengejar tentang jodoh. Dia mengejar tentang rezeki yang sampai satu tahap kita hari ini sampai tak terkejar-kejar. Kan? Sampai tak terkejar maksudnya pergi pagi, balik malam. Kan? Sampai halal ke haram ke? Habis je sapu. Habis sapu. Sebab itu perbezaan di antara orang Islam antara iaitu solat maknanya kalau membezakan di antara orang yang beriman dengan orang kufur adalah solat. Jadi apabila kita keluar mencari rezeki dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Tapi sampai kita mengabaikan itu, dia menjadikan salah satu benda yang tak ni lah. Sebab yang ketiga tadi sebelum tertinggal iaitu kematian. Kematian itulah yang kita tak, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita memikirkan 2 benda tadi dan jaminan yang ketiga tu kita tak sempat mikir. Itu Wallahualam. Kalau boleh tambah yang Amal cakap tu, maknanya tujuannya adalah ada keseimbangan. Kan minggu lepas kita cakap pasal keseimbangan matlamat kan Darina. So dia kena ada dunia dan akhirat tu untuk kita yang percaya bahawa kita sebenarnya bukan hidup di dunia sahaja. In fact kan, hidup di akhirat tu yang lagi lama. Tapi kita macam seolah-olah tak nak ingat yang itu. Sedangkan Rasulullah kata siapa yang ingat lebih paling bijaklah yang paling banyak ingat kematian dan juga ingat bahawa ada satu lagi alam sana. Sebab dia akan jadi sangat produktif. Bila diingat bahawa hidup kita ni ada titik temu, titik tolak, titik akhir dia. Jadi sebab tu mungkin untuk Amar untuk Syasha dan Darina, orang muda ni selalunya dia macam jaranglah juga nak fikir sejauh tu. Tapi Dr. Har mungkin dalam konteks ini kita katakan sebenarnya sangat bijak kalau kita memandang sampai kat situ sebab masa muda ni lah banyak benda yang boleh buat. Dah sampai umur Dr. Har nanti teringin nak buat tapi dah tak ada tenaga pula. Kan? Jadi masa tu kita muhasabah dan kita I should have done that gitu kan. Tapi kalau katalah tak muhasabah, dah umur macam Dr. Har pun tak timbang tara. Itu dah cerita lain dah jadi dia kan. Takut terlambat pula dan tak sempat kan. Alright, jadi Dr. Har, sebenarnya kita difahamkan bahawa proses muhasabah boleh dibahagikan kepada 3 dan saya rasa minggu lepas kita sudah pun bincangkan tentang ini juga, tapi boleh tak Dr. Har terangkan lagi tentang proses 3 ni dengan lebih proses. Okey. Selalu Dr. Har nyatakan bahawa bila kita berefleksi ni atau refleksi kendiri sendiri, kita akan tengok ada kekuatan dan kelemahan. Betul kan? Betul. Dan ini yang selalu kata SWOT analysis tu. Kita akan tengok tentang kekuatan kita, strength, kelemahan kita, weaknesses, kemudian opportunity, kita punya peluang, dan threat, kita punya ancaman. Tapi selalu bincang-bincang macam ni kan, ya Ahmad? Yang tinggal weaknesses, threat. Weaknesses, threat. And we become very paranoid tau. Kita sangat inilah kelemahan saya. Tengok dalam cermin, apa saya tak cantik. Tengok buat refleksi tu, tengok kenapa saya ni tak handsome macam orang tu atau tak cantik macam orang ni. Itu je yang kita highlightkan. Tapi sebenarnya dalam konteks ini, refleksi diri mestilah menemui kekuatan kita. Okey, apa kita buat dengan kekuatan kita? Itu dia proses yang selepas self reflection atau refleksi kendiri, kita kena buat self regulation ataupun kita kena sentiasa mendisiplinkan diri supaya kekuatan kita jadi kita punya main kata strength. Contohlah kalau yang tengah dekat Commonwealth Games ni kan, apa dia punya kekuatan. Dia memang mempunyai bakat, kekuatan untuk satu-satu acara. Tengok macam ni berapa jam sehari dia orang buat. Itu self discipline, self regulation. Kalau ikutkan nak tidur je, tetapi sebab you kena ni, so you must exercise tadi supaya you jadi lagi baik kan. Apa pula dengan kita punya kelemahan tadi? Kelemahan kita kena koreksi pula. Itu proses yang ketiga supaya kita boleh islah atau kita transform. Kelemahan kita tu akan akhirnya kita jadikan kekuatan kita pula. So tu 3 proses tadi tu.
So dia tak cukup dengan hanya self reflection saja. Apa benda yang kita akan buat Darina dengan maklumat yang kita dapat selepas kita merefleksi ni. Dia kalau kekuatan tu best tau kan Amal, tapi kita selalu sakit bila kita tengok kelemahan kita. Dan oleh sebab tu kita kata tak naklah. Tak maulah nak buat refleksi. Kita macam tak payahlah, tak payah. Tapi bila tak payah tu dia tak menyelesaikan masalah. Jadi kan sebenarnya ada satu words bila kita buat muhasabah dan refleksi diri dengan izin, vulnerability. Kita jadi vulnerable tau. Kita dan kalau Brené Brown dalam buku dia Daring Greatly, dia kata vulnerability definition dia dengan izin adalah uncertainty, ketidakpastian, risk, kita ada risiko, dan yang ni paling best, emotional exposure. Kita rasa terdedah secara emosi kita. So itu sebab orang tak nak buat refleksi sebabnya dia nampak alamak nampak tak best lah kan. Tapi sebenarnya itu sangat perlu. Sebab kalau kita tak refleksi, kita tak tahu kekuatan kita, kelemahan kita, dan akhirnya kita terus membuat kesilapan ataupun kekuatan kita tidak manfaatkan. Dan seperti vulnerability itu kan, ramai orang sebenarnya ingatkan it's a weakness, but actually it can actually turn to something, it can turn into a strength. Of course, kalau you baca buku tu nanti Dr. recommend kat Syazah kan, Syasha kan, dia punya message dia. Dr. Brené Brown ni, dia sebenarnya PhD dia adalah membuat kajian terhadap shame dan juga vulnerability. Dia PhD dia adalah mengkaji tentang sifat-sifat yang buatkan kita sangat rasa terdedah, dan oleh sebab tu kita lari dari masalah kita. Dan bila dia dapat itu, kita tengok bahawa vulnerability is sebenarnya kekuatan. It's a strength, bukannya kelemahan kita. Alright. Dan lepas ni kita nak tanya Amar pula tentang pendapat Amar tentang 3 perkara yang Dr. Ha katakan tadi. Tapi kita akan berehat sebentar dan kami akan kembali selepas ini dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kembali lagi bersama kami dalam program Buat Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kami masih lagi membincangkan tentang topik muhasabah dan refleksi diri bersama Dr. Ha dan juga Amar. Okey, saya tanya kepada Amar tadi soalan tentang 3 perkara yang Dr. Ha katakan tadi. Bagaimana Amar laluinya dengan melakukan 3 perkara tersebut? Baik, macam doktor sebut tadi, doktor minta doktor ulang tadi apa? Self reflection dulu. Buat refleksi diri, kemudian tahu kekuatan, kelemahan. Bila ada kekuatan, kita akan buat disiplin diri kita untuk kita dapatkan kekuatan kita tu, dan of course kelemahan kita kena perbaiki, self correction. Self correction tu saya ambil kepada yang ketiga terus. Kan, sebab yang self correction tu kebanyakan orang hari ni dia tak suka tengok kelemahan diri sendiri. Dia suka tengok kelemahan siapa? Kelemahan orang lain. Betul tak? Dia jadi macam menyukai, dia macam diri aku dah okey, sudah sempurna kan. Hari ni aku smart, hari ni aku cantik. Tapi dia tak suka tengok kelemahan. Dia macam doktor sebut tadi lah. Diri sendiri kita manusialah, siapa nak rendahkan diri sendiri? Betul tak? Ada tak? Awak ada tak nak rendah diri sendiri? Tak ada kan? Memang kadang-kadang kalau perempuan tu rasa insecure sikit lah. Kadang-kadang kan. Tapi kalau macam kita lebih suka, cenderung lebih kepada tengok orang, kita rasa macam dia ni tak apa nak okey ni kan, aku okey, aku lah yang smart. Sebab itu kadang-kadang keluarkan kita punya perkataan-perkataan dekat orang lain kan. Bila orang lain tu yang ni, sebab tu bila orang cakap dekat kita dah mudah terasa kita dah ni. Jadi macam mana kalau kita nak kalau daripada sudut yang macam mana kita nak orang kata lebih cenderung kepada kehadapan, pertama sekali pedulikan apa orang kata. Pedulikan apa orang kata, dan yang kedua sentiasa look forward, maksudnya kehadapan, maksudnya lebih kepada kita selalu berfikir benda yang best-best kan. Tak perlulah nak fikir benda apa yang orang nak ni dan sebagainya. Dan selepas itu tingkatkan kesyukuran kita pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maksudnya bila kita panjatkan syukur kita, Allah akan ganjarkan lagi. Sebab tu kadang-kadang ada hikmah kenapa 2 biji mata kita. Yang pertama untuk melihat kebaikan orang, dan yang kedua untuk melihat keburukan diri kita sendiri. Tak ada pun untuk melihat keburukan diri orang lain. Wallahu a'lam. Alright. Very clear the explanation, dan juga saya rasa lah, bagi pendapat saya, orang-orang yang suka look down on other people, they actually are struggling with their own self worth or self esteem. They have their own
struggles and problems that they have to face, and sebab itu kita semua kena bermuhasabah diri. Betul. Dan sebenarnya ada sesetengah orang yang selalu bermuhasabah diri ni, namun ada kalanya mereka boleh berfikir secara berlebih-lebihan sehingga ia meninggalkan kesan negatif kepada mereka. Jadi apakah pandangan Dr. Ha pula tentang perkara ini? Semua benda dia tak boleh lebih, ya, tak boleh lebih sangat atau kurang sangat. Ya, kita kena ada titik keseimbangan ya untuk menjadi seorang yang lebih sejahtera kehidupan kita. Kalau ingat sains dulu kita ada equilibrium kan. So itu sangat penting. Dalam Islam itu sangat dipentingkan. Jadi kalau kita tadilah ya reflect tiba terover pula, then you start to hear, ya, mula dengar suara kecil di dalam kepala kita ni yang sangat kritikal kepada kita pula kan. Darina, dia jadi over criticism pula lah. Ya, semua tak elok pasal kita, ya, semuanya ya not good enough kan. Kita ni tak cukup pandai, tak cukup kaya, tak cukup cantik, semualah. Dan bila kita ya terlalu percaya pula dengan kata-kata tu, maka itulah pula nanti saat di mana kita akan start ya benci diri kita pula. Ya, dan bila dah benci diri kita mungkin akan ya mencederakan diri kita ataupun ya membahayakan diri kita. So dia sebenarnya dia datang daripada self reflection tadi juga. Kalau self reflection kita terover pula, nanti kita akan dapat self hate, self loathing, ya, self hatred. Dan dia akan lead to self destruction. Bila sampai kat sini ni dah kena ada professional assistant lah. Ya. Tetapi taklah pula bila kita ya tak nak kritik diri kita tu sebab saya takutlah nanti saya jadi overkritik pula. Jadi saya pula jadi depressed. So baik saya tak payah kritik pula, dah ke sana pula ya. Jadi yang ini pula nanti yang jadi ya saya ni bagus betul. Semua ada kat saya pula. Dah jadi narsisis pula. Ya, narsisistik ni pula kita mungkin kena bincang juga ya, sebab orang yang narsisistik ni pula dia overconfident pula. Ya, dan dia rasakan sebenarnya dia tak ada tau, tetapi dia rasa dia ada. Dia ada beza self confidence, keyakinan diri, dengan dari sudut self esteem. Self confident adalah kita punya persepsi terhadap keupayaan kita. Macam boleh, tapi sebenarnya tak boleh. Orang lain semua tahu kita tak boleh, tapi kita confident. So ada orang overconfident kan. Dan narsisis adalah salah satunya tu. Dan akhirnya dia menjadi ujub, ya, dia self worship. Dia memuja diri dia. Dan yang susah ni, dia akan menyebabkan hidup orang lain susah. Ya, sebab dia tak fikir pun pasal orang lain. Ini sebenarnya sebahagian daripada, kalau tengok ya forensik pathology, ini ciri-ciri psikopat. Ya, tak macam mana psikopat ni dia bunuh orang, dia tak peduli langsung sebab dia tak nampak tu orang. Dia hanya nampak tu macam projek, macam benda. Kita kan nampak orang ya. Kalau kita pula seorang ibu, kita nampak seorang ibu lain dengan anak dia, kita rasa empati ya. Tapi kalau orang narsisis, dia tak ada sifat ni. Nauzubillah min zalik. Masya-Allah. Terlalu tak terfikir tak boleh, terlebih pun tak boleh. Betul. Bagi kalau Amar sendiri, bagaimana Amar mengatasi overthinking tu dalam kehidupan seharian? Mungkin ada sesuatu terlintas dalam fikiran, tiba-tiba ter-overthinking, macam mana Amar atasi tu? Saya kalau overthinking dulu adalah. Dulu kita selalu dia ni buat apa? Kita macam selalu terfikir. Tapi sekarang ni saya lebih kepada macam saya cakap tadi. Saya suka berfikir benda yang best-best. Bukanlah saya nak kata saya ni apa dia ni selalu positif, tak juga. Tapi kadang-kadang itulah salah satu cara untuk kita mengatasi benda-benda yang macam diri kita tadi. Saya tertarik macam doktor kata tadi, terlebih confident, overconfident. Saya dulu sikit cerita sikit Dulu saya pernah masuk satu pertandingan. Satu pertandingan ni 5 tahun, 4 tahun yang pertama saya menang dia. 4 tahun yang pertama saya menang. Bila tahun yang kelima, kita ada rasa satu keyakinan yang lain pada yang lain. Aku dah datang, aku tak berlatih pun. Saya datang ni, kira datang macam, ini aku menang ni kot. Dah rasa macam, saya tak tahu pun ada orang yang lebih power pada saya. Dan lepas pada tu, bila saya masuk pertandingan, terlebihnya confident, kan, bukan setakat nombor 2, tak dapat nombor langsung. Bayangkan 4 tahun tu, malunya tu nak letak dekat mana tu. Tapi itulah maksudnya saya nak kata, kalau cara macam Dina cakap untuk mengatasi overthinking, pedulikan apa orang kata, selalu berfikiran terbuka. Tetapi kalau bagi saya, yang saya suka yang macam doktor cakap tadi, jangan terlebih confident, takut confident itu memakan diri anda. Angkat tangan sebab saya nak kena intersect kat situ kan. Dia kan sebenarnya bila ada orang cakap kat kita, kita lihat tu sama ada dia maklum balas. Betul.
atau dikritikan. Okey? Dua perkara tu. Dua perkara. Yang ni Dr. kena sebut ni sebab kritikan memang niatnya nak jatuhkan kita. Nah ya, dia memang dia akan sentiasa tengok yang benda yang kita dah buat diungkit itu. Tujuan utama pemberi kritikan memang nak tengok Darina dengan Syasha memang tersungkur kat situ. Okey. Dan dia memang tujuan dia nak mengatakan kita yang bermasalah. Banding dengan maklum balas, feedback, dia lain. Dia tujuannya adalah untuk menambah baik. Kan? Dan dia akan melihat, okey, ni kesilapan kamu tapi apa, what's next? Tadi kan, feed forward tadi. Dan dia memang energizing sebenarnya, niatnya baik. Dan dia mengatakan, okey, this is the problem but let's solve this together. Tapi kan Amar sebenarnya, dia bergantung kat kita pula. Ya? Ada orang dia bila tengok orang tu bagi feedback sebenarnya saya kata saya bagi feedback kat Amar. Tapi sebab Amar ni mindset dia ataupun kerangka fikir dia tertutup, feedback saya tu pun dia tengok kritik. Dan bila kritikan kita very painful kan, kritikan kita put aside sebab memang dia akan menjatuhkan kita. Tapi kalau orang tu kerangka fikir dia berkembang, katalah Darina. Dr. memang kritik Darina ni. Memang nak tengok Darina tersungkur tu. Tapi sebab you punya mindset adalah berkembang, kritikan tu tadi you tukar untuk jadi feedback. Sebab kan, siapa sebenarnya yang bagi kita kritikan yang apa maklumat yang paling important? Musuh kita. Kalau kawan-kawan kita dia bagus je kan. Positif. Ya, tapi sekarang ni you kena faham juga dia memang niat nak jatuhkan you. You ambil je fakta-fakta yang menunjukkan kelemahan you tu, tapi you sieve out atau saring tapisnya yang lebih-lebih tu. Kan? Yang macam, yelah bila dia nak kritik kita macam-macam lah kan. Yang tu kita kena pandai. Tapi kita kena tahu, lah saya rasa tu memang masalah saya kena ni. Dan you tahu tak macam ni you nak diamkan kritik, orang kritik. Kita terima tu. Katalah dia tadi Dr. Har kritik-kritik Darina, dia kata terima kasih Dr. Har, saya memang perlukan ni. Alamak, Dr. Har kata alamak dia ni. Orang nak suruh dia tersungkur, tengok you jadi lagi itulah baik. Maklumat yang penting. Kita You jadi lagi baik, dia akan berhenti kritik you. Dia pergi kritik Syasha pula. Dia akan pergi tempat lain. Itu cara kita handle kritik kita. Jangan ignore. Cakap terima kasih kat dia. Dan you kan sebenarnya you will actually kan do not give that person what she or he wants. Dia nak tengok you jatuh kan. Dia punya maklum balas pada you tu atau kritik dia tu yang menjadikan you lebih baik. Betul. Alright, so Dr. Har, lepas ni kita difahamkan Dr. Har ada nak beri kita penerangan tentang segitiga penerimaan diri. Tapi kita ingin berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Kami masih lagi membincangkan topik muhasabah diri dan juga refleksi diri dengan tetamu kita. Pada hari ini Datuk Dr. Harlina Haliza Siraj dan juga Ammar Mukhlis. Alright, jadi Dr. Har, tadi kita nak cerita lebih tentang kita punya penerimaan diri. Boleh Dr. Har terangkan dengan lebih lanjut apakah itu segitiga penerimaan diri? Dia bila kita cakap pasal muhasabah atau refleksi diri, kita tengok kekuatan kelemahan kita. Kekuatan kita akan jadikan disiplin kita supaya dia jadi lebih baik, dan kelemahan kita cuba perbetulkan dan kita akhirnya menjadi lebih baik juga. So tiga ni Dr. Har selalu katakan dia akan membentuk satu segitiga penerimaan diri, self acceptance dengan izin. So barulah kita kenal siapa diri kita sebenarnya. Tak payah orang lain bagi tahu sebab kita dah jadikan tu satu habit, satu yang memang tiap-tiap hari kita buat. Maka akhirnya kita boleh buat strategi macam mana kita nak buat untuk kita lebih baik hari ini dibanding semalam, dan juga macam mana nak jadi lebih baik esok dibanding hari ini. Bayangkan Darina, Syasha dan Ammar kalau semua orang macam tu. So dunia akan jadi lebih baik sebab semua orang lebih aman. Nak lebih baik, lebih aman. Jadi penerimaan diri sebenarnya adalah kunci to the next step. Okay? Bila you betul-betul tengok dalam cermin tu refleksi, tu dia Darina kan. And I'm enough. Saya cukup ni, alhamdulillah. Dalam konteks ini adalah qanaah. Kita cukup dengan apa yang ada.
Ya, kita tak nampak lah kan ya, hidung ni tak cukup mancung lah, kulit ni tak cukup putih lah, ya, badan ni tak cukup slim lah. So I never enough. Ya, tapi itulah budaya kita sekarang ya, budaya never enough ni. Ya, bukan dalam lagu je never enough kan ya. Semua tak cukup. Sebabnya dalam buku yang sama juga ya, Dr. Brené Brown dia kata, we are living in a culture of scarcity. Dengan izin, kita hidup dalam budaya serba kekurangan. Dan everyone, setiap kita sangat-sangat peka dengan sikitnya yang kita ada. Kita bangun tak cukup tidur. Ya, pergi kerja tak cukup gaji. Semua naik kereta tak cukup cool. Semua tak cukup, dan oleh sebab tu kita dan ubatnya ya, untuk never enough ni bukannya I have more, tak. That is just another extreme. Ya, ubatnya tu tadilah I'm just enough. So penerimaan diri ni dia akan lead kepada self appreciation, menghargai diri. Kemudian memotivasikan diri, self motivation. Tak payahlah kena Ammar Mukhlis jadi motivator kan, tak payah. Ya, dia sendiri boleh motivate. Ya, self respect, dia menghormati diri dia sendiri. Ya, dan dia akan self trust. Ya, percayai diri dia. Orang ni yang kita nak dari ya, orang yang macam ni bila you duduk dengan dia, you feel, you can become a better person. Ya, dengan izin. Maknanya sebab you tengok dia sendiri, dia sangat menerima apa yang ada. Ada ramai antara kita sebenarnya kalau kita tengok semua dah ada dah, tapi sebab dia rasa dia masih tak cukup, maka hidup dia ma'isyatan dhanka, hidup sempit. Ya, tadi yang Amal bacakan tadi, kalau kamu syukur, Allah akan tambahkan tau. Tapi kalau kamu kufur, kamu akan ada azab ya, yang pedih. Dr. Hari ingat dulu kalau lebih ni, maknanya kalau dapat 1, tambah dapat 2. Tapi sebenarnya tak. It's still the same one, tapi dia lebih lagi wonderful pasal kita dah tengok dalam konteks kecukupan tadi. Azab tu pula, bukanlah Dr. ingatlah azab mesti kat neraka sekarang. No, azab hidup hari ni lah. Tak cukup saja kan. Semua tak cukup. Akhirnya datanglah rasa kekecewaan, rasa dengki, rasa hasad. Kan? So, kalau kita nak hidup bahagia, rasa cukup je Syasha. So sebabnya dalam Rasulullah ajar kita alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bila ada yang bagus, kita syukur. Syukur juga tu. Tapi kalau misalnya kita ditimpa ujian, alhamdulillah ala kulli hal, masih lagi memuji Allah di atas apa yang kita ada ni. Kan dari Nabi bila kita tahu tu kan, mana ada ruang nak jadi sempit dada tu. Kan? Tiga perkara tadi adalah untuk kita melatih diri kita supaya sentiasa bersyukur. Sebenarnya beruntung kalau orang yang dah bersyukur ni, dia tak rasa dah apa-apa dah, ya kekurangan dia tak ada dah bila kita dah rasa bersyukur kan. Okay. Ammar sendiri, apabila Ammar bermuhasabah diri sebagai seorang anak muda, mungkin ada tips tak nak bagikan kepada mereka di luar sana, macam mana contoh-contoh yang soalan yang kita boleh bermuhasabah diri? Ammar. Baik, terima kasih. Antara orang kata senantiasa kita nak latih diri kita untuk senantiasa bersyukur ni kan, antaranya adalah kita macam Dr. sebut tadi, memuji-muji diri kita. Siapa lagi nak puji diri kita kalau bukan kita? Takkan kita nak tunggu orang ni, takkan nak tunggu Syasha puji diri saya. Tak ada. Jadi saya sendiri yang akan puji diri saya sendiri. Itu adalah salah satu tips untuk kita nak latih diri kita untuk senantiasa orang kata apa, bersyukur. Yang kedua, macam mana kita nak latih kita untuk kita bermuhasabah diri. Kadang-kadang kita tak ada ambil masa panjang pun. Kita ambil masa 1 minit 2 minit. Ambil 1 minit 2 minit, apa aku lakukan hari ni? Kadang-kadang apa yang aku buat, dia jangan fikir benda apa yang kita buat baik. apa yang kita buat salah. Contohnya kita bangun pagi. Bangun pagi kan, kita siap bangun. Je kita bagi, kotlah kalau kita bangun tu alhamdulillah, macam Dr. sebut, alhamdulillah ala kulli hal, satu pahala kita dapat. Bangun tu ambil gosok gigi, pegang berus gigi, nak gosok gigi. Ini aku niat kerana aku nak menyucikan diri, dapat pula pahala. Takkan kita pergi, mulut aku ni busuk rupanya. Ni kita nak condemn, setiap hari kita condemn diri kita. Macam mana kita tak rasa down? Jadi kat situlah sikit sebanyak untuk macam mana kita nak latih diri kita. Dan yang paling penting adalah senantiasa berdoa dan menjaga solat. 2 benda tu saya selalu tekan pada diri saya sendiri, bukan kepada orang. Tapi saya suka tekan pada dia sebab antara orang yang selalu jatuh ataupun antara orang yang selalu down dan sebagainya adalah dia tak jaga solat tu. Betul tak? Dia bila dia tak jaga solat, dia akan jadi rasa macam tak ada benda yang cukup. Tapi bila kita jaga solat, ni terus terang saya cakap, kalau kita jaga solat je, penting dia solat. Kita jaga solat, insya-Allah kita punya diri kita dia akan jadi ringan, dia akan jadi macam
Seronok dia tenang je seharian kita. Mungkin Dr. nak tambah tadi. Okay. Saya pun nak tambah sikit tu, anak muda ni apa yang Amar beri nasihat tu sangat praktikal. Cumanya kita memang akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang tu tak boleh tak boleh nak elakkan. Tapi macam mana cara dia? Kita bukannya datang saya sentiasa tak cukup dibanding orang lain. Kita lihat ada orang yang di atas kita, ada orang yang di bawah kita kan. Kalau orang yang di atas kita tu, Garina, kita kata alhamdulillah orang tu dah ada, jangan pula kita dengkikan dia. Ya, kita mungkin kalau dapat macam yang dia dapat, mungkin kita tak boleh handle macam sebaik dia. Itu satu. Dan kalau kita lihat orang yang lebih bawah daripada kita, kita tidaklah pula menghina dia. Ya, kita katakan tanggungjawab saya pula untuk membantu dia. The key words here is satu je. Orang yang paling baik antara kita adalah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Betul. Ni Syasha dengan Darina ni tengah buat macam ni ya. Bagikan mungkin ada seorang yang lah betul lah tu, semua kita dapat pahala dia. Tapi bergantung pada niat lah. Ya. Dan satu lagi kalau boleh Dr. Harani kan, kenapa yang kita kata solat tu penting ni ya? Solat ni kan sebenarnya is your connection tau. Antara kita ni ramai yang sedang kesunyian. Dia ada beza ya. Being alone and lonely. Being alone ni is a desired solitude. Ya, kita kadang kita nak dalam solat kita being alone. Tapi dia sangat positif. It recharge you, dia rasa tenang, ya, kita rasa ada restoration kat situ kan. Rejuvenation. Tapi being lonely pula, it's a negative thing. Dia memang dibuktikan akan ada impak kepada kesihatan. Orang yang lonely, dia ada 30% chances untuk dapat stroke dan juga heart attack dibanding orang lain. Kan? Dah lah duk seorang-seorang, lepas tu lonely. Tapi ada masa kita ramai-ramai ni but still feeling lonely. Ya, dan di situ ni mungkin satu muhasabah kita, am I lonely? Kalau ya, there must be something with your connection. Ya, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Itu kita kena lihat. Dan ya, kalau kita rasa lonely, ubatnya adalah menghubungkan silaturahmi dengan orang lain. Dan satu benda sikit-sikit tu yang tambah sikit yang Dr. cakap tu, dia apa yang Dr. tadi yang anfa'uhum linnas tu, manfaat kepada manusia tu, apa paling penting kalau kita nak bagi capai diri kita ni, dia kena fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk kebaikan. Itu salah satu tips untuk kita menjadi orang yang lebih baik, di antara yang terbaik untuk lebih yang terbaik. Gitu. Yes. Dan juga kita nak tanya juga kepada Amar untuk memberikan tips-tips kepada golongan muda di luar sana yang mungkin baru sahaja mau berhijrah ataupun baru nak bermuhasabah diri, nak berubah ke arah yang lebih baik kan. Ada tak tips-tips Amar boleh bagi kepada mereka untuk memulakan diorang punya journey ni? Baik. Konsep saya macam apa yang saya cakap sebelum-sebelum itu, benda dia berulang ni. Yang pertamanya, bila kita nak berhijrah, satu kita kena, orang kata apa, mindset kita tak boleh dah tengok benda-benda yang, bukanlah maksud saya kata dia tak boleh nak tengok langsung keburukan, tidak. Maksudnya dia kena senantiasa ke depan. Maksudnya ke depan tu macam mana kita melihat orang, kita selalu berkawan-kawan dengan orang. Sebab tu ada Nabi kata berkawanlah dengan minyak wangi. Berkawan dengan apa ni, maksudnya penjual minyak wangi. Maksudnya barulah kita ni duduk dalam kalangan orang yang wangi-wangian. Bila kita berkawan dengan, bukanlah saya nak kata ni kan, mungkin kadang-kadang ada environment kita yang mungkin tambah-tambahan lagi pula sekarang ni banyak yang toksik, betul jadi disebabkan itu kan, kadang kau ni baru sehari je dah nak pakai jubah kan, kawan tu baru beli jubah tapi bila dah cakapnya tu tak pakai jubah kan, sedangkan sajalah kan, bila ni itulah salah satu kita punya niat untuk nak ke arah kebaikan kan. Sebab tu saya tertarik ada beberapa orang artis sekarang ni kan, kalau contoh kalau dah berhijrah bagus keluar tiga hari dan sebagainya, dia maksudnya bila kita keluar memanglah yang benda-benda lain tu saya tak nak campur lah, tapi satu benda yang kalau kita keluar itu salah satu benda untuk orang kata apa, untuk menyucikan diri. Sebab tu kadang-kadang untuk cara untuk kita nak menyucikan diri ni selalu dalam Al-Quran disebut innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, maknanya Allah suka dengan orang yang menzahirkan, sucikan hati, sucikan dan sebagainya. So maknanya itulah tips untuk, bukanlah saya nak kata apa yang maksudnya benda-benda yang lain, tapi apa untuk kehadapan, untuk kita nak menjadi orang yang lebih baik, untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, banyakkan berdoa dan banyak panjatkan syukur. Insya-Allah.
Sentiasa bersyukur dan berdoa, dan muhasabah diri sebenarnya kita boleh aplikasikan melalui solat kita seperti yang Amal katakan tadi kan. Baik, untuk kita menutup pembicaraan kita pada hari, kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Halina Haliza Siraj dan juga Amal Mukhlis atas ilmu dan juga nasihat dan juga input yang diberikan kepada kita, dan kita harap semoga penonton sedikit sebanyak boleh menerima ilmu yang baru. Terima kasih. Alright, so kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, Wanita luar biasa. Terima kasih. Sama. Kembali lagi bersama kami dalam program Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Dan kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Hawa. Tapi sebelum itu kita ingin kongsikan sesuatu yang menarik buat anda semua. Apa tu, Syasha? Yes, bagi peminat cerita Indonesia dan Malaysia, ini ada sesuatu yang menarik untuk anda semua. 18 Ogos ini akan keluar di Pawagam satu filem baru, iaitu Perjalanan Pertama, diarahkan oleh Arif Malin Mudo. Barisan pelakon filmnya adalah Randy Pagalela, Adinda Thomas, Muzaki Ramadan dan juga Ahmad Tarmimi. Dan ramai lagi barisan pelakon yang hebat-hebat. Dan malam ni sebenarnya saya pun nak pergi ke sana nak tengok juga Randy Pagalela, saya punya hero punya favourite lah. Wow, so you're going to the movie premiere malam ni. Betul. Nak cerita sikit tentang sinopsis cerita ni yang merupakan perjalanan pertama ini, berkisah tentang hubungan keluarga khususnya antara Gate Tan ataupun pelakonnya adalah Ahmad Tarmimi Serega dan cucu yang bernama Yahya, iaitu nama dia Muzaki Ramadan, seorang anak cilik daripada Indonesia. Dan sepengetahuan Yahya, abangnya adalah seorang pengrajin cincin yang bekerja di bengkel souvenir di sebuah desa kecil. Yahya sendiri adalah anak laki-laki yang cukup kritis dan punya banyak pertanyaan. Konflik bermula ketika Tan harus mengantarkan pesanan lukisan kepada seorang pelanggan. Tan lalu memutuskan untuk melakukan perjalanan berdua dengan cucunya sambil mengendari Vespa tua yang sudah puluhan tahun tak terpakai. Vespa tua, Syasha. Dan selama perjalanan, sedikit demi sedikit rahsia masa lalu keluarga mulai terungkap, dan teka-teki dan juga pertanyaan Yahya itu tadi, terutamanya mengenai identiti orang tuanya, perlahan-lahan terjawab lewat berbagai kejadian yang dialami. Dan perjalanan pertama ialah akhirnya akan mengubah hidup Yahya dan Gate Tan selama-lamanya. Wow, cerita yang sangat menarik. Betul. Jadi bagi peminat filem, boleh menonton di Pawagam bermula 18 Ogos ini. Yes. Ceritanya tentang kolaborasi di antara Malaysia dan juga Indonesia. Orang kata satu filem yang dah pergi ke peringkat international. Betul. Dan kita ingin ucapkan terima kasih kepada penonton setia Hawa yang sentiasa kekal bersama kami hingga ke hujung rancangan. Terima kasih dan kami mohon maaf segala kekurangan dari kami. Yang baik itu datang daripada kami, yang baik itu daripada Allah SWT, yang keburukan itu datang daripada kekilafan kami berdua. Jadi itu sahaja daripada saya, Syasha. Dan saya, Darina. Bertemu lagi esok bersama Talisha dan juga Aliza Hisham dalam Bual Bicara Hawa, inspirasi wanita masa kini, wanita luar biasa. Bye. Bye.